Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanazza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Sadaqallahul azim. Betul. Ya. Hari ni korang mood sikit. Pasal cuaca Malaysia cukup cerah, hangat. Pada kita biasa duduk sejuk tuan-tuan. Ngada-ngada lah sikit. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu juga kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada pemimpin di kalangan kamu. Maka apabila kamu bertelingkah dalam sesuatu perkara, maka kembalilah kamu merujuk pada Al-Quran dan As-Sunnah sekiranya kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu adalah lebih baik dan lebih elok kesudahannya. Itulah sedikit sebanyak pengertian ayat 59 surat An-Nisa. Sepatutnya saya nak menyambung kuliah kita yang dulu, kitab Tafsir Rawi, tapi saya tak buat pengumuman. Jadi malam ni saya nak bahas satu tajuk, hasil nota yang saya catat ketika saya belajar di Yaman. Tajuk malam ini ialah hukum mentaati ulama dan pemimpin yang menyalahi ajaran Islam. Tajuk malam ni. Kupasan dia daripada kitab Tauhid yang dikarang oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab Wahbi, yang disyarahkan oleh Syekh Utsaimin, Syekh Saleh Fauzan, Syekh Abdul Rahman Sa'di, Syekh Abdul Aziz bin Baz. Jadi malam ni kita pakat dengar elok-elok puak-puak Wahabi ni kata apa. Nah, tentang hukum mentaati ulama dan pemimpin yang menyalahi ajaran Islam. Ya. Syekh Muhammad Abdul Wahab ni ulama tuan-tuan, kita jangan kata dia lebih kurang. Kita bukan sampai tahap dia. Yang syarah ni pula 4 orang ni, ulama-ulama besar Arab Saudi.
ulama-ulama muktabar. Seorang saja yang masih hidup, Syekh Saleh Fauzan. Jadi malam ni kita buka dengar elok-elok, bukan nak kata kat siapa, bukan nak kenel kat siapa. Tidak kepada yang hidup ataupun yang telah mati selama-lamanya. Nah, mati pun nasib lah kalau kena atas kepala mereka pun nak buat macam mana. Hidup pun macam tu juga. Nah, pertama sekali saya akan baca semua. Ini di antara nota-nota saya buat tuan-tuan ketika setahun saya ada lagi satu buku dalam tu. Hilang yang ni model aku habis. Ikut sayang masa balik tu 3 buku ni saya bawa naik hand carry atas kapal terbang. Kalau yang lain hilang apa, yang ni kalau hilang saya menangis. Setahun tuan-tuan saya himpun benda ni, saya buat fakta semua ni. Bukan senang. Ilmu ni dia kena ikat, kena jaga elok-elok. Pertamanya yang perlu kita fahami, saya ambil syarah ataupun ulasan Syekh Utsaimin, Allah yarham. Beliau menyebut taat pada Allah, taat pada Rasul, ketaatan mutlak. Kalau kita melihat ayat itu sendiri, ati'ullah wa ati'ur Rasul. Kedua-dua ada perkataan taat. Dan dia menyebut taat pada ulil amri. Ulil amri dia sebut ialah ulama dan umara ataupun pemimpin. Ulama dan pemimpin bukan mutlak, kata beliau. Ketaatan kepada ulama, kepada pemimpin bukan ketaatan mutlak. Hadis riwayat Imam Bukhari, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk yang mengajak kita bermaksiat, menderhakai Allah. Tak boleh taat. Seorang isteri tak boleh sama sekali mentaati arahan-arahan suami yang menyalahi ajaran Islam. Tapi nak avoid tu, nak tak mau ikut arahan suami tu, kena jaga elok lah. Ni silap cakap, kena penampak. Dah maklumlah orang lelaki ni di ego lebih sikit. Bukan kita, lelaki tang lain lah. Jadi makna tu jelas. Ulil amri ialah ulama dan pemimpin, kata Syekh Utsaimin. Bukan calon-calon orang ni kita nak cerita ni, ulama-ulama muktabar semua. Habis satu hal. Taat kepada ulil amri bukan mutlak berdasarkan hadis riwayat Bukhari tadi. Tidak ada ketaatan kepada makhluk yang mengajak kita menderhakai Allah. Seterusnya Syekh Utsaimin membahaskan apa fungsi ulama, apa fungsi umara ataupun pemimpin. Ulama dulu. Ini yang kita terjemah dalam bahasa Melayu, mungkin kita tak boleh dapat terjemahan yang tepat. Mustahil tuan-tuan. Perkataan Arab ni kalau nak terjemah ke bahasa Melayu memang tak boleh kita dapat tepat. Dr. Hamka mengatakan susah. Kadang-kadang perkataan yang berbeza tetapi makna yang sama. Dia ulang benda yang perkataan yang berbeza tapi makna yang sama. Bila kita nak terjemah kita jadi serabut. Ini uniknya ilmu bahasa. Jadi kita pun mengaji sikit-sikit, boleh sikit-sikit lah. Apalah kita pekat mengaji lagi. Fungsi ulama, kata Syekh Utsaimin, ahli yang mampu memberi petunjuk dan mempunyai dalil-dalil dan dipertanggungjawab urusan syariat dan ilmu. Dia kata ini ulama. Apa dia? Orang yang mampu memberi petunjuk dan mempunyai dalil-dalil. Orang ni ada ilmu ayat Quran, mungkin dia banyak menguasai ayat-ayat Quran dan dia pula menghafaz banyak hadis sahih. Jadi orang-orang ni mengandalkan dia ada dalil, dia dipertanggungjawab. Dia memikul satu tanggungjawab dalam urusan syariat dan ilmu. Kerana syariat Allah ni tuan-tuan bukan perkara kecil. Melaksanakan undang-undang Islam ini bukan perkara-perkara remeh.